pergi kedai kawan baru buka kan, janganlah minta diskaun, bagi lebih lagi, tu baru betul support kan. Barulah moral tu tak down. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Saya Fayyad Zainal, founder kepada FD Space Project. Kepakaran saya menyelesaikan masalah orang dalam ruang dalaman dan juga ruang luaran. Saya dulu belajar di Sekolah Rendah Datuk Wan Ahmad bersama dengan founder GoClick ni. Dan sekolah menengah, Sekolah Seriap, sekarang ni dikenali sebagai Sekolah Datuk Ali. Dan saya lanjut pembelajaran saya di UiTM Perak, diploma dalam jurusan Interior Architecture. Waktu belajar dulu, waktu diploma, saya ni memang minat architecture. Saya memang try nak masuk juga architecture, jurusan architecture kan. Tapi saya try apply tak dapat. Lepas tu kecewa, saya try lagi seni bina dalaman, which is saya nampak ada depan tu seni bina juga. Kan, saya masuk juga, saya try. Saya ingat macam mati-mati ingat macam deko ni aku rasa macam Eric Leong ni, deko sana deko sini. Aku macam betul ke, kena dengan jiwa aku ke kan. Tapi bila masuk tu aku memang kena tipu gila. Kau kena tipu. Kena tipu tu maksud aku tipu ke arah yang baik lah, which is kena dengan jiwa aku. Aku suka technical drawing pun semua kan. Rupa-rupanya aku masuk interior architecture tu, diploma tu memang betul-betul macam architecture, which is memang boleh buat drawing untuk buat bangunan kan, buat dalaman semualah. So bila kena dengan jiwa aku tu, aku memang score habis lah. Aku memang push kau-kau kan. Bila dah kena jiwa, of course lah kita dah cinta dengan benda tu lah kan. And then result pun bagus, sambung degree pun sama juga. Tapi sambung degree tu bagi aku lah, kalau boleh lah kan, better sambung jurusan lain lah. Kalau masuk jurusan yang sama, dia macam sebenarnya kita boleh handle lah kan. Tapi bila masuk jurusan lain lagi best kot, lagi banyak boleh explore kot. Sebab jurusan yang sama kita dah belajar benda yang basic. Bila masuk yang degree ni dia mau teori je lebih kan. Itu pendapat saya lah, which is tak ada masalah, okey je kan. Waktu degree tu saya dah start kerja dah, part time. Waktu part time tu bukan kita kerja macam sungguh-sungguh ke apa, just buat side income biasa-biasa kan. Sebab waktu degree saya tak ambil PTPTN. Bila tak ambil PTPTN tu, kena pandai-pandai cari duit lah. Cari duit tu dari segi buat kerja-kerja freelance kan, kerja buat drawing, buat 3D. Waktu tu dah boleh cover semua. Waktu tu memang kutip duit kau-kau lah. Even boleh pergi melancong. Tak pakai PTPTN langsung. Diploma yes pakai PTPTN, which is menyesal lah. Tak payah ambil pun tak apa, buat part time lagi bagus kan. Masuk degree, buat part time. Kalau boleh buat part time. Okey, lepas tu habis je degree, saya start bekerja dengan sepupu saya. Dalam masa setahun jugalah. Waktu saya bekerja dengan sepupu tu memang belajar banyak pasal detail, pasal everything, pasal business. Baru kita tahu yang kita ni boleh buat bisnes sendiri. Waktu tu memang tak agak-agak dah nak buat bisnes sendiri. Sebab aku yakin bila aku dah belajar banyak, kenangan pahit pun semua ada, baru aku yakin aku boleh buat punya, confirm. And then aku try. Dalam masa yang sama kerja dengan sepupu tu, aku dah try dah freelance kan. Memang job banyak masuk kan. So bila aku confident job aku tu sentiasa masuk, aku rasa aku boleh buat company sendiri lah kalau macam ni kan. So aku pun start sendiri company sendiri. Aku tinggal terus sepupu aku tu, tak apalah, setahun pun tak bayar gaji tak apa, aku buat sendiri. Aku try connect balik dengan klien-klien yang lama dan klien-klien yang sepupu aku kenalkan pun ada juga. Ini aku try buat. Alhamdulillah, boleh kata berjaya lah. Maknanya income masuk tu positif, cantik je kan. Waktu tu saya perasan saya tak buat marketing sangat. Marketing saya more tu mulut ke mulut. Orang cakap, orang recommend, which is good lah for me kan. Sebab recommend ni lagi bagus kan. Marketing yang sangat bagus ialah mulut ke mulut lah kan.
Sebab bila orang recommend tu maknanya orang percaya. Bila orang percaya tu dia berani recommend ke orang kan. So hasil kerja saya more tu recommend. Bagi akulah kalau dah masuk dalam peringkat sekolah menengah tu, kalau boleh kan try cari minat siap-siap bagi aku lah. Try cari minat awal-awal. Bila kita dah tahu minat kita awal-awal, kita dah boleh fokus dah. Kita nak belajar benda apa kan. Contohnya macam orang yang masih keliru nak belajar ke arah sains ke accountant. Waktu tu keliru lagi kan. Dia orang kadang-kadang masuk accountant, last tak jadi juga. Masuk ke arah sains lala tak jadi juga, sama lah kan. So bagi aku kalau kita dah ada kesedaran awal-awal waktu sekolah menengah tu, lagi bagus dan lagi senang kalau kita nak target ke arah mana kita nak tuju kan. Designer ni mostly kita nak differentiate dia susah kan. Design dia gempak ke, design dia cantik ke apa, okay, fine, itu subjektif. Tapi apa value dia, apa yang buat dia orang different di antara designer-designer lain? Bagi saya value lah kan. Macam saya, value saya suka bagi lebih. Untung sikit pun tak apa, janji dia orang puas hati, dia orang happy. Mostly lah kalau ikutkan saya punya style lah, bila dah dapat payment apa semua tu, saya akan simpan dulu amount yang besar dulu, and then yang balance kecil-kecil tu baru saya spend. Nak membazir ke apa ke, balance kecil tu saya tak terasa sangat pun, spend je. Amount yang besar simpan siap-siap. Tak kisahlah nak simpan dekat mana-mana kan, untuk masa tua ke apa ikut. Okey, contoh negara yang saya dah pernah pergi, Turki, Australia, Korea, Japan, banyak lagi lah. Tapi yang betul-betul yang saya teruja lah, yang betul-betul memberi impact kepada saya lah, Japan lah. Japan ni design dia memang terbaik, design dia memang praktikal, and then saya apply lagi apa yang saya belajar dekat Japan tu dekat rumah klien saya. Waktu saya apply tu, kalau kata rumah Jepun kan style compact kecil kan apa semua kan. Rumah klien saya ni memang kecil, style macam apartment yang 3 bilik, lepas tu ruang pun macam kecil je, tak macam rumah teres kan. So design-design yang macam dekat Japan ni lah yang kita boleh pakai. Dia more tu compact, and then dia integrated kan, boleh simpan almari apa, meja boleh simpan dalam almari apa semua, so boleh apply balik. Waktu tu memang klien puas hati lah, seronok tengok lah. Waktu tu kalau dia spend duit untuk benda yang dia puas hati tu pun kita rasa happy lah, kita shock lah. Bagi kita itu kepuasan untuk diri kita jugalah kan. Tak semestinya dapat untung banyak je kepuasan, tapi untung sikit pun tapi klien tu happy kau, kita pun, bagi saya itu dah cukup bagus untuk saya. Okey, sekarang ni trend sekarang mostly orang nak buat DIY semua, betul tak? Okey, itu antara cabaran untuk kami jugalah, sebab sekarang ni kalau untuk rumah, klien-klien dah pandai dah. Klien-klien semua, orang-orang semua dah pandai cari Google, Facebook, semua dah ada idea-idea sendiri kan. Contohnya macam barang-barang IKEA. Kalau dia orang pergi IKEA, tengok showroom IKEA, dia orang dah dapat idea dah, tiru balik sebiji pun dah siap kan. Tapi apa yang membezakan kami ialah kami ni more to designer touch dengan orang biasa berbeza. Kalau kata dia nak buat sendiri, mesti ada something missing, touch of the designer tu. Kalau designer touch, dia mesti nampak berbeza daripada orang biasa buat. Kelebihan kami pula, kalau setakat rumah tu, yes, memang dia orang boleh buat sendiri, ikut bajet dia orang. Tapi kalau macam kita orang, untuk nak buat office, nak buat klinik apa semua, orang biasa tak boleh buat. Dia orang memang perlukan designer juga, sebab technical drawing apa semua designer yang buat, bukannya orang biasa. So untuk market rumah tu memang agak mencabar. Sekarang ni semua DIY, tapi market ke arah-arah office apa semua tu, klinik apa semua tu, yes, itu memang kepakaran kami lah. Kalau bisnes ni kau asyik negatif ya, baik tak payah buat bisnes. Kalau nak buat bisnes, clear your mind, jangan skeptical, sentiasa positif, dan sentiasa kalau boleh macam member-member buat bisnes tu, kita support dia orang. Jangan condemn. Tak syok lah, dia orang pun tengah up kau condemn, kau cakap aku nak tengok kau nanti jadi dekat mana kau bisnes ni kan. Tak syok lah cakap macam tu kan. Kita support lagi. Contohnya macam kita nak pergi kedai kawan baru buka kan, janganlah minta diskaun, bagi lebih lagi, tu betul support.
kan, barulah moral tu tak down.